Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membincangkan berkaitan zaman Bani Umayyah. Latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Keturunan Bani Umayyah berasal daripada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nasab ini bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Keturunan Bani Umayyah ini terkenal sebagai keturunan yang memerintah kota suci Mekah sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ialah pada 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan bertempat di Damsyik, Suria. Susul galur kerajaan Bani Umayyah bermula dengan zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu pada tahun 11 Hijrah sehingga 41 Hijrah, diikuti dengan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama 19 tahun, iaitu pada tahun 41 Hijrah sehingga 60 Hijrah. Kemudian pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan selama 4 tahun, iaitu pada 60 Hijrah sehingga 64 Hijrah. Kemudian pemerintahan Muawiyah bin Yazid selama 3 bulan, iaitu pada 64 Hijrah. Diikuti pemerintahan Marwan bin Al-Hakim selama setahun, iaitu 64 Hijrah sehingga 65 Hijrah. Kemudian pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada 65 Hijrah sehingga 86 Hijrah. Diikuti dengan pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijrah sehingga 96 Hijrah. Kemudian pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik selama 3 tahun, 96 Hijrah sehingga 99 Hijrah. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun, 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah. Pemerintahan Yazid Al-Thani bin Abdul Malik selama 4 tahun, 101 Hijrah sehingga 105 Hijrah. Pemerintahan Hisham bin Abdul Malik selama 20 tahun, 105 Hijrah sehingga 125 Hijrah. Pemerintahan Al-Walid Al-Thani bin Yazid selama setahun, 125 Hijrah sehingga 126 Hijrah. Pemerintahan Yazid Al-Thalith bin Al-Walid selama 1 bulan, iaitu pada tahun 126 Hijrah. Diikuti dengan pemerintahan Ibrahim bin Al-Walid selama setahun, 126 Hijrah sehingga 127 Hijrah. Kemudian pemerintahan Marwan bin Muhammad selama 5 tahun pada tahun 127 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Pemerintahan ini diteruskan dengan kerajaan Abbasiyah. Perkembangan dan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah. Menerusi aspek keilmuan, yang pertama, kemunculan tokoh-tokoh mazhab fiqh seperti Imam Abu Hanifah di Iraq dan Imam Malik di Madinah. Yang kedua, kemunculan ulama yang terkenal seperti Imam Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Al-Layth bin Sa'id. Yang ketiga, pengumpulan dan penulisan hadis dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagi mengelakkan berlakunya pemalsuan hadis. Yang keempat, lisan Al-Quran dikemas kini dengan meletak tanda-tanda yang memudahkan bacaan seperti kasrah, fathah, dhammah dan syaddah. Yang kelima, perkembangan ilmu kalam yang meluas mendorong wujudnya pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok baru seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'ji'ah.
Antara permasalahan ilmu kalam yang sering dibincangkan ialah permasalahan al-qad dan ikhtiar serta kedudukan iman pelaku dosa besar. Menerusi aspek sosial, yang pertama dapat menjamin kebajikan masyarakat dengan membela golongan yang lemah. Yang kedua, berjaya membasmi kemiskinan. Melalui aspek sains dan perubatan, yang pertama, aktiviti keilmuan berkembang dan bertambah pesat sehingga Damsyik menjadi kota ilmu yang terkemuka. Yang kedua, Khalid bin Yazid telah menterjemahkan ilmu perubatan dan kimia daripada bahasa Greek serta Kibti ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang telah melantik doktor-doktor pakar dan memberikan mereka gaji yang khusus. Melalui aspek politik dan pentadbiran, yang pertama, perubahan sistem pelantikan khalifah secara syura kepada sistem monarki. Yang kedua, mengubah pusat pemerintahan kerajaan ke Damsyik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, melaksanakan dasar pengasingan kuasa antara pemerintah dan hakim secara penuh. Yang keempat, mewujudkan jawatan polis bagi menjaga keselamatan pemimpin dan menjaga keamanan negara serta masyarakat. Aspek seterusnya, aspek ekonomi. Yang pertama, mengeluarkan mata wang dinar sendiri bagi menguatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam daripada saingan dan pengaruh ekonomi asing. Yang kedua, mata wang terdiri daripada emas, perak dan tembaga yang telah menyatukan wilayah-wilayah Islam dengan satu sistem kewangan yang seragam. Yang ketiga, memajukan kegiatan pertanian dengan memperkenalkan sistem perairan dan teknik penanaman yang baharu. Yang keempat, perkembangan bidang perniagaan dan perdagangan yang diberi perhatian oleh kerajaan. Yang kelima, pembinaan jalan raya bagi memudahkan perhubungan antara wilayah-wilayah Islam, terutamanya untuk menunaikan haji di Mekah. Aspek terakhir, aspek ketenteraan. Yang pertama, Jabatan Ketenteraan berkembang dan mempunyai sistem gaji yang tersusun. Terdapat seramai 40,000 orang tentera yang berdaftar di Mesir, 60,000 orang di Syam dan 60,000 orang di Iraq. Yang kedua, membina kapal perang untuk menghadapi ancaman musuh daripada kerajaan Rom melalui Laut Mediterranean. Yang ketiga, menubuhkan 3 armada tentera laut di Syam, Mesir dan Afrika Utara bagi menghadapi ancaman tentera Rom. Yang terakhir, perluasan wilayah Islam di negara-negara Asia, Afrika dan Eropah sehingga Andalus Spanyol di barat dan India di timur. Beralih kepada subtopik seterusnya, faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama, mengamalkan syura dalam pentadbiran hal ehwal negara bagi menjamin kemaslahatan rakyat dapat ditegakkan seperti yang dilakukan oleh Saidina Muawiyah yang sentiasa bertanya kepada orang yang lebih pakar. Yang kedua, kebebasan bersuara yang diberikan oleh khalifah kepada rakyat. Sebagai contoh, Abu Muslim Al-Khawlani telah menasihati Muawiyah dengan lantang dan tegas, tetapi beliau tidak menerima sebarang ancaman daripada khalifah. Yang ketiga, menguatkan pertahanan negara Islam dari segi aspek ketenteraan. Antara usaha yang dijalankan seperti menaikkan gaji tentera dan memastikan kebajikan mereka terpelihara serta meningkatkan jumlah kapal perang sehingga mencecah 1,800 buah pada zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang keempat, menjaga kebajikan rakyat dan membanteras kemiskinan seperti memperuntukkan bantuan khas bagi setiap individu miskin, memerintahkan bagi setiap individu yang buta seorang pemandu dan bagi setiap 5 orang anak yatim seorang penjaga. Yang kelima,
menggalakkan aktiviti pertanian dengan mengusahakan tanah-tanah kerajaan yang subur sehingga hasilnya mencecah 5 juta dirham bagi sesetengah tanah yang diusahakan. Selain itu, terusan-terusan dibina bagi membolehkan sumber air sampai ke kawasan yang berjauhan. Yang keenam, menggalakkan perkembangan aktiviti perniagaan dengan menyediakan kemudahan kepada peniaga-peniaga dan meluaskan jaringan mereka sehingga Damsyik menjadi pusat pertukaran barang dagangan antara wilayah-wilayah Islam yang datang dari sebelah timur dan barat. Yang ketujuh, memberikan tumpuan dalam teknologi pembuatan kapal perang dengan menubuhkan pusat pembinaan kapal di Syam yang menghimpunkan pakar-pakar dari seluruh pelosok negara Islam pada zaman pemerintahan Muawiyah. Selain daripada pembuatan kapal perang, kapal perniagaan juga turut dibina oleh kerajaan bagi memudahkan perniagaan antara wilayah-wilayah Islam melalui jalan laut. Beralih kepada subtopik seterusnya, tokoh-tokoh terkemuka pada zaman Bani Umayyah. 3 tokoh-tokoh tersebut ialah Tariq bin Ziyad, Umar bin Abdul Aziz dan juga Imam Abu Hanifah. Tokoh yang pertama ialah Imam Abu Hanifah. Nama penuh beliau ialah An-Nu'man bin Thabit At-Tahmi Al-Kufi atau dikenali sebagai Imam Abu Hanifah. Beliau berketurunan Parsi yang berasal dari Kobal, Afghanistan. Datuk beliau telah memeluk Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan telah berpindah ke Kufah di Iraq. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah iaitu pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 150 Hijrah. Serba sedikit tentang beliau. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang menguasai ilmu kalam dan mempunyai kemahiran yang tinggi untuk berdebat. Beliau telah berdebat dengan golongan yang sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah sehingga berjaya mematahkan hujah-hujah mereka. Beliau kemudiannya terkenal sebagai seorang ulama yang menguasai ilmu fiqh sehingga beliau pernah diambil untuk menjadi hakim tetapi beliau menolaknya. Fatwa beliau telah diikuti oleh masyarakat Iraq pada zaman tersebut dan majlis pengajarannya didatangi oleh ramai anak murid sehingga terbentuknya mazhab Hanafi. Seterusnya, Tariq bin Ziyad. Nama beliau ialah Tariq bin Ziyad Al-Balbari. Beliau merupakan seorang tentera yang berkhidmat di bawah kepimpinan Musa bin Nasir yang telah dihantar oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk membuka Afrika Utara. Melihatkan ketegasan beliau berperang, beliau telah dilantik untuk memimpin sebahagian tentera oleh Musa bin Nasir. Setelah memenangi beberapa siri peperangan di Afrika Utara, beliau seterusnya dilantik menjadi Gubernur Tanjah di Maghribi. Setelah mendapat persetujuan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nasir telah menyerahkan tugas untuk membuka Andalus Spanyol kepada Tariq bin Ziyad. Melalui strategi peperangan yang disusun oleh Tariq bin Ziyad, Andalus Spanyol akhirnya jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Bani Umayyah pada tahun 92 Hijrah. Tokoh terakhir ialah Umar bin Abdul Aziz. Nama penuh beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Al-Umawi Al-Qurashi. Beliau telah menjadi khalifah kerajaan Bani Umayyah bermula tahun 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah. Beliau terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan dalam pemerintahannya. Keilmuan Umar bin Abdul Aziz juga diiktiraf oleh para ulama. Sebelum menjadi khalifah, beliau telah dilantik menjadi Gubernur Madinah pada tahun 87 Hijrah oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik.
Pada ketika itu, beliau telah menubuhkan sebuah majlis syura yang terdiri daripada 10 orang ulama Madinah yang masyhur. Setiap keputusan beliau dalam urusan pentadbiran akan dirujuk terlebih dahulu kepada majlis syura ini. Setelah menjadi khalifah, beliau bertindak memulangkan harta yang dirampas secara zalim oleh pemerintah dan pegawai-pegawai kerajaan sebelumnya. Beliau juga bertindak memecat semua gubernur dan pegawai kerajaan yang terbukti melakukan kezaliman serta melantik golongan yang lebih amanah. Beliau selanjutnya memerintahkan gubernur di setiap wilayah Islam untuk memulangkan semula hasil negara yang diperolehi secara zalim kepada pemilik asalnya, termasuklah kepada golongan bukan Islam. Beliau juga melarang rakyat dari memukul binatang tunggangan secara zalim dan tidak memaksanya membawa muatan yang berlebihan, sehingga beliau menetapkan kadar yang tertentu bagi barang yang boleh dibawa oleh binatang tersebut. Selain itu, beliau mengambil berat mengenai kebajikan masyarakat dengan memerintahkan supaya golongan yang miskin diberikan bantuan secukupnya dan mengagihkan harta Baitul Mal secara meluas. Beliau juga mengarahkan supaya hutang-hutang rakyat dilunaskan menggunakan harta Baitul Mal, sehinggakan orang yang ingin berkahwin dan tidak mempunyai mahar perkahwinan boleh mengambil daripada Baitul Mal. Disebabkan dasar yang diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, orang yang ingin mengeluarkan zakat sukar untuk menemui golongan yang layak menerimanya. Subtopik terakhir, tindakan bagi menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Yang pertama, mengamalkan ajaran Islam yang tulen dengan bersungguh-sungguh mencontohi amalan para ulama silam. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan supaya dapat berdikari serta memajukan diri. Yang ketiga, mengikuti perkembangan sains dan teknologi supaya dapat memanfaatkan aspek-aspek positif serta menjauhi aspek-aspek negatif. Yang keempat, mengelakkan pergaduhan dan perpecahan dengan menghormati pandangan-pandangan yang berbeza serta tidak memaksa orang lain mengikuti semua pandangan kita sahaja. Yang kelima, meyakini janji kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersikap positif dan optimis dalam berusaha untuk mencapai kejayaan. Berakhirlah video kita pada kali ini. Sekian sahaja daripada kumpulan 9 dan 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.